Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Cayok-Cayok akan membentangkan tentang aktiviti adaptif untuk kanak-kanak 1 hingga 3 tahun. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Anira binti Hairul Saleh, seterusnya Ernawati binti Pual, Suhaila binti Ismail, dan Muhammad Rafi bin Abdul Dahi. Saya Nur Anira binti Hairul Saleh akan membentangkan mengenai definisi kelakuan adaptif. Kelakuan adaptif termasuk kemahiran hidup seperti dandanan, berpakaian, mengelakkan bahaya, pengendalian makanan yang selamat, mengikuti peraturan sekolah, menguruskan wang, membersihkan, dan berkawan, atau lebih tepat bersosial. Tingkah laku adaptif juga termasuk keupayaan untuk bekerja, mengamalkan kemahiran sosial, dan mengambil tanggung jawab pribadi. Tingkah laku ini juga dikenali sebagai kecekapan sosial, hidup bebas, fungsi tingkah laku adaptif, kemerdekaan atau kemahiran hidup. Semua kanak-kanak perlu mengamalkan tingkah laku ini untuk menjadi ahli masyarakat yang produktif sebagai orang dewasa. Menurut Grossman 1983, dalam Goldman 1990, mendefinisikan perilaku adaptif sebagai satu tingkat di mana seseorang mampu berfungsi dan merawat dirinya sendiri secara mandiri dan juga memenuhi tuntutan budaya terhadap tanggung jawab personal dan sosial. Terima kasih, saya serahkan pada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suhaila binti Ismail, nombor matrik 147361. Saya akan meneruskan pembentangan rakan saya, iaitu menjelaskan kepentingan dan kefungsian aktiviti adaptif kanak-kanak berumur 1 hingga 3 tahun. Perkara ini dapat dijelaskan di mana melalui pelaksanaan aktiviti ini kita dapat mengetahui kelemahan dan tahap penguasaan kanak-kanak terhadap aktiviti adaptif tersebut. Secara tidak langsung kita dapat memastikan dan membantu kanak-kanak dalam menguasai aktiviti-aktiviti harian mereka seperti aktiviti bagaimana cara untuk makan, bagaimana cara untuk berjalan, bagaimana cara untuk memakai baju. Jadi secara tidak langsung ibu bapa dapat memberikan perhatian mereka dalam membantu kanak-kanak ini untuk menguasai aktiviti harian mereka sesuai mengikut perkembangan tahap umur mereka. Seterusnya, kepentingannya adalah untuk membantu menyiasat dan mengetahui punca-punca anak ketinggalan dari aspek kemahiran adaptif. Hal ini kerana melalui punca-punca masalah tersebut akan membolehkan ibu bapa mendidik dan membimbing anak-anak lebih awal. Contohnya, apabila kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas, seharusnya mereka sudah boleh makan sendiri dan menyuap dengan sendirinya. Jadi sekiranya mereka mengalami masalah seperti mereka masih tidak dapat ataupun tidak tahu bagaimana untuk makan dan menyuap sendiri, ibu bapa akan mencari langkah bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut agar perkembangan kanak-kanak seiring dengan kanak-kanak yang lain. Jadi secara tidak langsung ini akan menggalakkan ibu bapa memberikan perhatian kepada pelajar dan membantu mereka ataupun mengajar mereka bagaimana untuk cara makan dan menguasainya dengan lebih baik. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ernawati binti Pual akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan kefungsian atau kepentingan kemahiran adaptif yang ketiga, yaitu kemahiran ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kemahiran adaptif kanak-kanak mengikut peringkat usia yang sedang mereka jalani. Misalnya, kanak-kanak dalam lingkungan 1 hingga 3 tahun mempunyai kemahiran adaptif atau pengurusan diri yang tersendiri. Sama ada dari aspek makan, berpakaian, kebersihan, dan lain-lain. Sebagai contoh yang dapat saya berikan ialah pada peringkat usia 1 hingga 3 tahun, kanak-kanak mulai tahu tentang aspek penjagaan diri, iaitu tentang perlunya menjaga kebersihan. Kanak-kanak ini mula tahu tentang perlunya menggunakan sabun, memberus gigi ketika mandi. Selain itu juga pada peringkat usia ini, kanak-kanak mulai belajar makan sendiri tanpa bantuan atau sokongan daripada ibu bapa secara keseluruhan. Hal ini kerana penguasaan kanak-kanak terhadap kemahiran adaptif pada peringkat usia ini bukanlah 100% kerana mereka masih memerlukan bantuan daripada ibu bapa, kekangan daripada masalah seperti
perkembangan psikomotor. Oleh itu, dengan adanya kemahiran adaptif yang diberikan oleh ibu bapa, sudah tentu dapat membantu kanak-kanak ini untuk memberi tumpuan, membangunkan perancangan, kemahiran organisasi, dan kemahiran belajar tentang pengurusan diri dengan lebih baik dan tepat. Kerana pada peringkat usia kanak-kanak iaitu dalam lingkungan 1 hingga 3 tahun, memang itulah kemahiran adaptif yang perlu mereka jalani dan ketahui. Seterusnya ialah aktiviti untuk merangsang tingkah laku adaptif kanak-kanak berumur 1 hingga 3 tahun. Aktiviti yang pertama ialah berlatih berpakaian. Masa berpakaian boleh menjadi lebih sekadar bermain berpura-pura. Ia juga boleh berfungsi sebagai alat yang berkesan untuk membina kemahiran penjagaan diri. Sediakan kanak-kanak kecil dengan beberapa helai pakaian yang mempunyai butang besar, beberapa zip kancing dan juga velcro, dan minta mereka berlatih mengikat dan membuka penutup seolah-olah mereka sedang berpakaian atau membuka pakaian. Seterusnya ialah aktiviti mengamalkan kebersihan. Latihan kebersihan dan tandas adalah kemahiran penting yang mesti dibangunkan oleh kanak-kanak kecil sebelum mereka bersedia untuk hadir ke sekolah. Di rumah, ibu bapa boleh menjalankan tabiat tandas, memberus gigi dan mandi dengan memberi contoh kepada kanak-kanak. Permainan berpura-pura juga sangat berkesan apabila melibatkan kemahiran kebersihan dan dandanan. Minta anak Anda menggunakan anak patung ataupun mainan mewah untuk berlatih memberus rambut dan memberus gigi dan banyak lagi. Dan aktiviti yang terakhir ialah mengamalkan makan sendiri. Apabila kanak-kanak pergi ke prasekolah, mereka perlu dapat makan sendiri semasa waktu makan. Sebelum mencapai usia sekolah, kanak-kanak sepatutnya berjaya membuka kotak makanan tengah hari mereka, membuka bekas dan makan secara bebas. Dengan aktiviti kemahiran bantu diri yang betul untuk kanak-kanak kecil, Anda boleh memastikan anak kecil bersedia apabila orang dewasa tiada untuk membantu. Anda juga boleh membantu melatih anak Anda, kanak-kanak kecil, menggunakan sudo ataupun makan menggunakan tangan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.